Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih, salam itu kelas pertama 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke program Bicara Ramadan, penawar bagi orang yang tiba musibah. Sebelum kita meneruskan program bicara kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon agar program kita ini diberkati, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Tuhan yang maha melimpah rahmat, lagi maha luas keberkatannya, kami rafakkan kesyukuran hanya buat-Mu, Tuhan semesta alam. Kerana pada hari ini kami masih diberi peluang untuk meneruskan pencarian ilmu yang melimpah ruah di atas muka bumi-Mu yang luas ini. Segalanya adalah atas kurniaan rahmat dan inayah-Mu jua. Kami pohonkan limpah dan keberkatan atas ilmu yang kami peroleh, dan jauhilah kami daripada mendapat ilmu yang tidak menempati syariat-Mu. Kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami rasa kesungguhan dan keazaman untuk meningkatkan prestasi kami, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan ikhlas, penuh beriltizam dan berintegriti, serta meningkatkan semangat kerja berpasukan dan bekerjasama agar tercapai objektif dan matlamat kami yang diasratkan. Bantulah kami menjadi insan yang berdedikasi dan berhikmah tinggi, kreatif dan berinovasi sesuai dengan perubahan era zaman ini. Seterusnya, mampu mencapai matlamat melahirkan generasi Rabbani. Wahai Tuhan, pemeliharaan sekalian alam, penjaga sekalian makhluknya, peliharalah diri kami dan ahli keluarga kami dari terjebak dalam keruntuhan akidah dan kerosakan akhlak dalam menjalani kehidupan seharian kami. Pandulah kami ke arah memperteguhkan iman, memperkukuhkan akidah, memperelokkan akhlak, memperindahkan marwah. Jadikanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang sedikit, bersemangat dengan tekad yang ada, bersabar dengan musibah yang menimpa, berlapang dada dengan dugaan yang melanda. Wahai Tuhan, kurniakanlah juga keamanan dan kesejahteraan kepada negara kami yang berbilang kaum ini. Selamatkanlah negara kami daripada sebarang musibah yang tidak diduga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan program kita pada petang ini, saya dengan ini menyerahkan kepada moderator saudara Muhammad Zulfikri bin Zulkifli, pembimbing rakan siswa itu. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam Malaysia Madani, salam IPG Kampus Tun Hussein On kelas pertama 2025 dan salam Ramadan.
Jadi pertama dan selamanya saya ucapkan terima kasih kepada sidang penonton, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih ke atas kesetiaan anda kerana sudi menantikan siaran langsung Bicara Ramadan. Hari ini kita bersiaran langsung dari IPG Kampus Tun Hussein On, seperti biasa dibawakan oleh Ikto Media dengan anjuran bersama Akrab dan PRS IPG Kampus Tun Hussein On. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berusaha saya ucapkan kepada Dr. Masitah binti Muhammad Yusof, pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, yang dihormati Encik Muhammad Razli bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kehadrat Ilahi atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menyemarakkan lagi program Bicara Ramadan pada hari ini yang bertajuk Penawar bagi Orang yang Ditimpa Musibah. Seperti yang kita ketahui bahawa dunia pada hari ini, kita tak nak ambil jauh, cukup di negara kita penuh dengan musibah-musibah yang sedang dilanda, penuh musibah yang Allah Subhanahu wa taala sedang turunkan, sedang timpakan di dalam negara kita pada hari ini. Dan kita dapat lihat bahawa sesungguhnya umat Islam, masyarakat Malaysia di negara kita pada hari ini, mereka menempuhi, mereka menjalani kehidupan mereka dengan ujian-ujian tersebut, dengan dugaan-dugaan yang diberikan. Ada yang dalam ketenangan, ada yang dalam kegusaran, ada yang dalam, orang kata apa, baik saja, ada yang dalam, mereka kata umpama nyawa ikan, umpama hidup segan mati tak mahu. Jadi hari ini kita nak mengupaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk program kita pada hari ini, iaitu penawar bagi orang yang ditimpa musibah. Sebelum saya terlupa, marilah kita mempersilakan kita punya panel jemputan atau penceramah jemputan yang kita jemput khas, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Hamka bin Idris. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair Qais. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi Ustaz Muhammad Hamka bin Idris, sidang hadirin, atau glamour dipanggil dengan panggilan Ustaz Hamka Idris. Betul Ustaz? Betul, insyaAllah. Masya Allah. Setakat ni masih nama tu lagi lah. Tak adalah orang panggil saya Aaron Aziz ke Farid Kamil lagi kan. Allah. Masih panggil Hamka Idris lagi lah. Masih lagi Hamka Idris Masih lagi. Bukan Buya Hamka Hampir CP dapat okey dah. CP. Orang kata moga ada kesan hikmah daripada nama Hamka tu sendiri. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah, Al-Fadil Ustaz kita pada hari ini merupakan seorang graduan bahagian pendidikan Ijazah Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Dan ketika ini beliau memiliki banyak kepakaran. Saya pun kagum dengan kepakaran beliau, antaranya dalam bidang kuliah faraid, pengurusan pusaka Islam, kursus penjawat awam dan swasta, NLP Teaching Technique, NLP Skills, kuliah mingguan jemputan masjid dan surau, serta kuliah ibrah jemputan. Jadi Ustaz sebagai orang kata penceramah bebas, betul Ustaz? Penceramah bertauliah. Masya Allah, penceramah bertauliah. Maafkan saya Ustaz. Tak apa. Dia sama je sebenarnya penceramah bebas, penceramah bertauliah ni. Cuma bertauliah ni sekarang antara kelayakan ataupun antara perkara penting lah yang ditekankan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Wah, Masya Allah. Dengar tu hadirat sekalian. Jadi
Ustaz kan, untuk kita dah bagi tahu tentang tajuk kita, tajuk program kita kan. Jadi kita nak mengupaskan dengan lebih lanjut apakah itu ujian kan, yang ditimpa oleh masyarakat pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, sebagai contoh, saya ambil contoh di negeri Johor itu sendiri. Negeri Johor sendiri hari ini ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Yang di mana ujian di Johor sendiri Ustaz, baru-baru ini berlaku banjir sehingga kalau orang Johor sebut kan banjir Temenung kan, sebab jarang-jarang berlaku kan banjir Temenung. Kalau dekat negeri Kelantan dan Terengganu banjir besar kan, tapi kalau dekat Johor ni especially sekali dengan dekat Batu Pahat dipanggil sebagai banjir Temenung kan, yang di mana banjir ni ya Allah ambil masa 2 hingga 3 minggu dan hampir sebulan untuk surut kan. Ya Allah, kalau kita sendiri yang mengalami situasi macam tu, bagaimana pula dengan keadaan kita? Dan seperti mana saya dapat maklum daripada staff IPG Kampus Terusin On sendiri Ustaz, yang di mana mereka ni ada juga yang terlibat dengan banjir-banjir besar sehingga kan mereka, rumah-rumah mereka ditenggelami air kan. Ada yang paras buku lali, ada yang paras lutut, ada yang sehingga ke paras kepala, dan ada yang sehingga rumah mereka tak nampak langsung. Seperti mana kawasan Seri Medan, kalau tak silap saya, kawasan Seri Medan ni ditenggelami air sepenuhnya sehingga kampung tu dah jadi lenyap. Orang kata kampung tu ditenggelami air terus. Kalau dilihat daripada atas awan, memang nampak bumbung saja. Ya Allah, kalau kita macam mana pula Ustaz? Jadi Ustaz, hari ini macam mana kita nak orang kata menyelami, nak orang kata mendalami bagaimana peristiwa ni berlaku pada masyarakat hari ini. Bagaimana mereka hendak melibatkan atau menyerap masuk konsep redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka. Mungkin daripada kita boleh kata senang, kita kata dengan orang kata sabar kan, ujian daripada Allah ni macam-macam kan, kita kata sabar, tapi kalau kita sendiri yang kena, mungkin kita pun tak dapat bersabar. Jadi macam mana Ustaz, pandangan Ustaz berkenaan dengan isu ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Abrar, Sayyidil Muttaqin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam. Kita masih lagi bersyukur pada Allah atas kurnia limpah rahmat rezeki yang Allah berikan, kita masih lagi berada dalam fitrah Islam. Akramna ala fitratil Islam, dan Allah masih lagi muliakan kita dengan fitrah keislaman itu. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, menambahkan iman kita, takwa kita, pengharapan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita dipertemukan pada petang yang penuh dengan kebahagiaan ini untuk round yang pertama ini tuan-tuan, di mana diajukan persoalan kepada saya berkenaan dengan bagaimana kita nak redha, bagaimana kita nak menerima sesuatu musibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak minta moderator tu masuk duduk sebelah saya sekali boleh? Saya nak ada communication dengan moderator ni. Alhamdulillah. Kalau dia nak duduk kecil dekat tepi pun boleh juga, tak ada masalah. Dia nak duduk yang besar ke, kalau StreamYard ni dia ada layout kecil pun boleh. Yang penting dia duduk sebelah saya. Alhamdulillah. Saya nak tanya moderator Muhammad Zulfakri, orang Johor ke orang mana ni? Apa Ustaz? Asal mana? Saya asal Mersing, Johor.
Musim Johor. Tapi belum nampak kejohorannya tu sebab songkok tak berapa nak tinggi. Orang Johor ni biasa songkok tinggi. Allahu Akbar. Tak sempat nak beli Ustaz. Tak sempat lagi raya lama lagi, masih sempat lagi nak pergi bazar tu lah. Jadi Betul. alhamdulillah. Saya mulakan begini ya moderator. Dalam kitab Tasliyah Ahlul Masaib, penawar bagi orang-orang yang ditimpa musibah, secara mukadimahnya pengarang bawa kita, dia kata apa? Sesungguhnya Allah menjadikan kematian ini sebagai pengakhiran dalam kehidupan kita untuk seluruh hamba. Saya, moderator, sahabat-sahabat mungkin yang berada technician di belakang tabir, dan sesiapa sahaja, Allah menjadikan kematian itu adalah sebagai pengakhiran kepada kita. Kematian ini juga sebagai perjalanan seorang hamba di penghujung pengembaraan itu nanti, maka dia akan ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Jadi kalau sekarang ni sebenarnya kita ni dah tahu, dah ada pengakhirannya ke belum? Dah. Sebab skrip kehidupan kita semua penuh dah. Semua dah ada. Cuma sekarang ni persoalannya kita tahu ataupun tidak? Kita tak tahu. Bila kita tidak tahu, sebab itu kita perlu beramal ibadah supaya Allah terima amal ibadah kita, dan pengakhiran kita mengharapkan Allah memberikan ganjaran syurga dengan kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga yang memberi kesakitan pada seseorang, dan Allah juga yang memberikan kesembuhan pada seseorang. Mungkin Zul Fakri, Zul lah, saya panggil Zul, mungkin Zul pun pernah sakit, saya pun pernah sakit. Maka Allah yang beri kesembuhan pada kita. Sama ada Allah beri kesembuhan ataupun tidak, maka persoalannya adalah sesuatu musibah itu Allah berikan pada kita, dan kalau Allah nak sembuhkan, Allah sembuhkan. Kalau Allah tidak sembuhkan, maka tidak disembuhkan perkara tersebut. Namun bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, setelah dapat kesembuhan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah melihat kepada hamba-Nya melalui dua sudut. Yang pertama, sama ada dia taat, yang kedua ataupun dia menjadi hamba yang derhaka ataupun hamba yang tidak mentaati. Maka Zul, dia di sini Zul, bila kita datang ujian ni, maka dia baru menguji sebenar-benarnya iman dan takwa kita ni. Kalau setakat kita selalu diberikan kenikmatan, kita diberikan makanan, kita diberikan rezeki yang mewah dan seumpamanya, maka dia kadang-kadang bila kita datang ujian kenikmatan-kenikmatan ni, dia tak nampak tanda ataupun cara kita bersyukur. Tapi bila mana Allah datangkan ujian, sebagai contoh Zul, katalah contoh Zul pergi Mersing, orang Mersing kan, kampung Mersing lah, nanti bila raya tu nak balik Mersing. Tiba-tiba Zul, bila hari nak raya, maksudnya katalah raya hari Sabtu, hari Jumaat tu, planning Zul nak balik Jumaat tu. Sebab ada kerja nak kena buat dekat IPG kan. Jadi bila hari Jumaat tu ditakdirkan kenderaan semua tak ada nak bawa Zul balik ke kampung. Sedangkan Zul fikir kita muhasabah ni, aku daripada satu Ramadan aku ibadah kot. Tak adalah aku buat kemaksiatan dan seumpamanya. Agak-agaknya apa dosa yang aku buat sehingga Allah uji aku dalam keadaan yang sedemikian. Zul, kita saat Allah uji baru kita muhasabah. Kalaulah Zul nak balik hari Jumaat, tiba-tiba pensyarah kata apa, hari Khamis awak boleh balik. Kita terfikir tak apa agaknya ibadah yang aku buat sehingga Allah beri kenikmatan seperti ini? Kita tak fikir tu. Kita hanya fikir apabila kita diberi musibah. Bila kita diberi musibah, maka kita terfikir apa kemaksiatan yang kita buat. Maka di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara tidak langsung kita melihat bahawa ujian dan musibah itu sebenarnya nak mengembalikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam riwayat hadis ada disebutkan tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak diuji. Maka bila dapat kenikmatan yang seronok sangat, bila dia diuji dengan sesuatu musibah yang besar dan seumpamanya, maka di situ akan menguji iman dan takwa dia. Sebab itu tadi pada mukadimah saya sebutkan, Allah memberikan kesakitan ataupun Allah mendatangkan ujian, kemudian pengakhiran pada ujian itu ada yang Allah sembuhkan, ada yang tidak. Maka di situ nak dilihat dua golongan, sama ada golongan yang taat ataupun golongan-golongan yang derhaka. Ada orang yang bila datang musibah, datang ujian, makin menambahkan iman dan takwa dia. Dia makin muhasabah diri dia. Oh dulu aku banyak buat kemaksiatan. Oh dulu aku banyak buat kejahilan. Oh dulu aku banyak buat dosa. Oh dulu aku buat sekian-sekian. Dia boleh muhasabah. Maka bila mana dia muhasabah ini, dengan kata pun kalau nak dibandingkan banyaknya dosa yang aku buat dulu dengan musibah yang Allah berikan sekarang ni, tak balance.
Maksud tak balance tu apa dia? Kejahatan ataupun kemaksiatan yang dibuat lebih banyak berbanding dengan musibah yang Allah berikan tadi ni. Jadi tak balance. Maka dari itu dia akan rasa syukur. Sebab apa? Kalaulah nak pastikan dia balance di antara musibah dan juga kemaksiatan itu tadi, maka akhirnya kita manusia akan surrender. Sebab apa? Dahsyatnya mungkin barangkali ujian yang Allah berikan dan kita tak mampu untuk menghadapinya. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat begini, orang-orang yang didatangi musibah, tasliyah ahlul masaib, maka penawar bagi orang yang ditimpa musibah. Jadi kita kena cari penawar je Zul. Kalau contoh kita selesema, kita kena cari apa penawar selesema. Kalau kita sakit perut, kena cari penawar sakit perut. Kalau kita ngantuk, kena cari penawar ngantuk. Kalau ngantuk ni apa Zul penawar dia? Tidur je Ustaz. Tidur je, tak ada benda lain. Penawar ngantuk ni, tidur je lah. Bulan-bulan Ramadan kan, petang ni pula ni, 2:30 ni tuan-tuan, kita bersiaran. Cuma dia kurang sikit mengantuk sebab apa? Sebab tak makan tengah hari. Kalau makan tengah hari, lagi layu kita Zul. Jangan hanya cerita moderator yang dengar, yang penceramah ni pun kadang-kadang layu juga jadi je tuan-tuan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, maksudnya apa? Mencari penawar itu sesuai dengan penyakit. Kalau kita mencari penawar yang tak bersesuaian dengan pesakit itu, penyakit itu, maka dia tidak akan menyembuhkan. Orang yang sakit kaki ni, maksudnya dia terpelecok ni Zul. Zul faham kan terpelecok? Orang Johor ni faham terpelecok ke? Kalau jalan-jalan katalah dia pergi hantar bantuan mangsa banjir, kakinya terpelecok. Maksudnya urat tu lari, nanti akan membengkak. Tapi bila dia pergi jumpa tukang urut, bila sakit tu kan, dia jumpa tukang urut tu urut dekat pergelangan tangan ni. Baik tak kaki dia? Tak baik Ustaz. Tak baik. Sebab apa? Sebab penawar itu tidak bersesuaian dengan penyakit dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah datangkan sesuatu ujian, sakitnya bukan pada tubuh badan tu. Kalau macam contoh, yang paling dekat kita tengok sekarang ni Zul, musibah banjir kan. Saya masa hujan lebat tu Zul, saya ingat saya pada hari Sabtu 20 berapa bulan saya tak ingat, saya dalam perjalanan nak pergi ke Putrajaya. Sebab hari Ahad tu saya ada live di TV Al-Hijrah, tajuknya Faraid. Jadi saya dalam perjalanan tu Zul, kalau dulu orang selalu sebut jam termenung. Kalau tadi Zul sebut banjir termenung kan. Dia ada istilah jam termenung. Maksud jam termenung ni apa? Tak tahu apa punca jam. Kadang-kadang kemalangannya lorong yang menghala ke Skudai, tetapi yang jamnya lorong nak menghala ke utara. Sebab apa orang tengok jam tadi, orang tengok kemalangan tu kan. Zul, baru ni masa Johor tengah banjir tu Zul, dekat highway juga jam. Ada beberapa spot highway jam. Antaranya dekat Yomping. Bila dekat Yomping tu saya pun duk perhati juga, ada kemalangan ke? Tak ada kemalangan Zul. Tapi orang tengok apa? Orang tengok banjir rumah dekat tepi highway tu. Jadi semua lalu berhenti slow tengok sana. Slow tengok. Dekat area kawasan Muar pun ada. Saya mula tengok, apa ni orang duk kumpul dekat keluar luar highway tu kan. Maksudnya highway kita jalan ni, dekat tu ada pagar, kemudian kat kawasan kampung tu lah. Saya duk tengok apa benda orang duk kumpul-kumpul ni yang menyebabkan jalan jam. Rupanya orang tengok air Zul. Tu yang bertepatan dengan Zul sebut tadi, banjir termenung tadi kan. Orang duk tengok air yang tenang je. Akhirnya mungkin dia macam menjadi pulau lah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu ujian itu kita nak cari penawar. Kalaulah orang yang diuji dengan musibah banjir ni, kesakitannya itu bukan pada tubuh badan, tetapi dia lebih kepada emosi. Sebagai contoh Zul, antara ujian yang besar adalah kematian orang yang kita sayang. Zul pernah mengalami tak ujian Allah tarik ataupun Allah jemput orang-orang yang disayangi? Nah Ustaz. Pernah lah? Nah Ustaz. Okey. Jadi maksudnya pada ketika itu yang sakit bukan kaki, yang sakit bukan telinga, yang sakit bukan tangan, tetapi ujian itu diuji dengan emosi. Sama juga Zul, bila mana orang yang diuji dengan musibah banjir tadi ni, maka dia perlu merawat emosi dia. Bila dia merawat emosi, sebab apa? Emosi tu yang terganggu tu. Mungkin tubuh badan dia sihat, dia duduk dekat PPN je, pusat penempatan sementara tu kan, banjir dan seumpamanya.
maka dia akan terfikir tentang rumah dia. Rumah dia tak sakit, cuma mungkin rumah dia dalam keadaan ada musibah, mungkin rosak dan seumpamanya. Tangan tubuh badan dia tak rosak. Maka ini perkara pertama yang perlu kita rawat, Zul. Apa dia? Emosi. Apa simbolik di sebalik saya cerita tentang emosi dan juga rumah yang rosak tadi? Maka di sini syukur yang pertama perlu dia panjatkan untuk merawat emosi dia bahawa Allah hanya datangkan ujian pada rumah, bukan pada tubuh badan. Bila rumah, insya-Allah kita usaha sikit, Allah beri rezeki, maka rumah kita boleh perbaiki. Tapi kalau datang musibah pada tubuh badan kita, sebagai contoh, tangan patah, kaki patah, mungkin ada ahli keluarga yang main air banjir, lemas dan seumpamanya, maka emosi itu lagi besar. Berbanding dengan tadi, maka Allah ambil sikit, tetapi kita masih ada panca indera yang boleh kita gunakan untuk kembalikan kenikmatan tersebut. Zul, saya pernah tahun 2000 berapa, saya pun tak ingat dah. Masa tu kami buat kursus komunikasi dengan Persatuan Orang-Orang Buta. Zul, kalau macam sekarang ni, bila saya bercakap dengan Zul, saya bergerakkan tangan, pergerakan tubuh badan saya ini sikit sebanyak memberikan kefahaman pada Zul apa poin yang saya nak sampaikan. Dan juga sahabat-sahabat yang menonton kita ni nanti. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, bila saya berkhusus, kami ni penceramah kepada peserta-peserta di kalangan orang-orang buta. Dia kalau penceramah ni, Zul, hari ni, hari pertama pakai baju merah, hari kedua pakai baju kuning barangkali, hari ketiga pakai baju biru. Tapi bila mana kalau penceramah tu tiap-tiap hari pakai baju merah, agak-agak apa rasa, apa yang dibisikkan oleh peserta program tu? Penceramah ni tak ada baju lain ni, dia tak bawa baju. Penceramah dia tak ada baju lain ni. Tak basuh baju ni. Ini pakai baju sama ni, semalam pun dia pakai baju tu juga ni. Contoh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, tapi bila kami buat program dengan Persatuan Orang-Orang Buta ni, Zul, dia tak nampak. Kita buat slide macam mana kita tayangkan video ke, dia tak nampak benda tu. Dan antara perkara menarik yang saya belajar dengan diorang ni, Zul, dia kata apa? Tuan, kami ni Allah tarik satu nikmat je. Apa ni? Mata. Walau bagaimanapun kami menghiburkan diri kami, Allah masih lagi beri kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi maksudnya satu je nikmat kita hilang, Allah tarik kenikmatan ini, tapi Allah masih kekalkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka ini kaedah cara kita merawat hati kita supaya sentiasa syukur dalam apa bentuk ujian yang Allah berikan. Saya pernah diuji dengan kematian anak, Zul. Anak saya yang ketiga lahir pada 22 hari bulan 3 2019. Kemudian dia meninggal dunia pada 24 hari bulan 3 2019. Lahir 3 hari. Maka kalau cerita sedih tak sedih, memang sedih. Kemudian kita kena bayar kos hospital pula tentang anak tadi. Kos hospital anak saya masa tu, Zul, boleh dapat motor cash sebiji. Allah. Kos hospital sahaja. Sebab dia kena pakai bantuan mesin dan seumpamanya kan. Kos hospital sahaja. Maka boleh dapat motor sebiji. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi kita melihat itu satu sudut yang Allah datangkan ujian, tapi kita kena cari banyak lagi sumber lain yang Allah masih lagi berikan kenikmatan. Dia umpamanya kalau kereta kita rosak, tak apa, kita ada satu kereta lagi. Kalau motor kita tayar pancit, tak apa, kita ada satu motor lagi. Maksudnya banyak lagi sumber-sumber yang lain yang boleh memberikan kegembiraan kepada kita. Yang pertama, rawat emosi. Bila emosi stabil, insya-Allah semua berada dalam keadaan yang tenang-tenang sahaja. Saya datangkan contoh, Zul, ya. Kalau kita ni, Zul, disebutkan dalam riwayat, kalau kamu nak solat tapi makanan dah tersedia, nak kena buat apa dulu, Zul? Baca doa, tengok makanan. Kalau kita nak solat, makanan dah tersedia tu. Jadi kita baca doa, makan dan kita makan dulu, ya. Fungsinya sebab apa, Zul? Sebab nanti mengganggu fokus kekhusyukan dalam solat. Mengganggu. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Wih, baru siakap 3 rasa tu. Allah. Baru siakap 3 rasa tu. Allahu Akbar, ya Allah. Baru siakap 3 rasa tu. Kemudian masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Wih, bawa air katira tu.
So dia mengganggu fokus. Sebab apa fokus itu? Dia mengganggu emosi. Jadi bila mana kata Nabi, makan dulu sikit. Bila makan dulu sikit ni Zul, maksudnya makan sikit je, sekadarnya je. Jangan makan sampai kenyang. Kalau bahasa kawan-kawan saya dulu Zul, zaman-zaman kami belajar, bukan setakat makan sampai kenyang, makan sampai jadi macam ikan paus terdampar dekat tepi pantai. Allah. Teruk sangat tu. Maksudnya ini bukan setakat kenyang, dah tersandar dekat dinding, tak boleh nak buat apa dah. Maka itu juga salah berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam sunnah. Jadi nak buat apa? Makan dulu supaya dia menjaga emosi kita tadi ini tidaklah terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Bila Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah, maka kita rawat emosi dulu, tenangkan emosi dulu. Kerana apa? Kerana di situlah kunci kepada kejayaan kita dalam berhadapan dengan pelbagai bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nak kena tengok apa pula seterusnya. Yang pertama ni rawat emosi. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada pesanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka disebutkan wa basyiris sabirin, busyra ni apa? Tadi kita dah rawat emosi dulu yang pertama, iaitu kita tenang, kita redha terhadap segala apa yang Allah berikan. Kemudian daripada kesabaran kita itu tadi, ketenangan kita itu tadi, disebut pula pada surah Al-Baqarah ayat 155, wa basyiris sabirin. Busyra ni apa? Kabar gembira. Basyirah, kabar gembira itu. Untuk siapa kabar gembira yang Allah nak berikan ini? Wa basyiris sabirin, iaitu kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa mereka ini bersabar? Allazina idza asabatuhum musibah, mereka ini apabila Allah uji mereka dengan musibah, qalu, mereka akan sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka akan mengucapkan kalimah istirja. Maka kalimah istirja ni apa dia? Kalimah kembalinya kita pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan. Cuma Zul, dalam kebiasaan masyarakat kita, lafaz kalimah ini kita biasa dengar orang sebut ataupun orang ucap kalimah ini apabila adanya kematian. Bila kematian je kan, contohlah Zul keluar kampus, mungkin pergi summit bertepahat ke pergi mana-mana sekejap beli barang, kemudian on the way balik tu nampak kemalangan. Bila sampai kampus tu cerita dengan kawan-kawan, tadi aku nampak ni lah ada kematian, ada kemalangan lah, aku nampak kemalangan tadi dekat depan traffic light tu kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seorang kawan tu kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau nampak kat mana? Jadi Zul pula cakap apa? Mana ada aku cakap pasal kematian, aku nampak kemalangan je. Tak ada mati pun kau sebut inna lillahi buat apa? Ini masyarakat kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bagi mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lafaz kalimah istirja ini hanya untuk orang-orang meninggal dunia sahaja. Sedangkan dalam riwayat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 155, allazina idza asabatuhum musibah, apabila mereka ini diuji dengan musibah, qalu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ucapkanlah lafaz kalimah istirja tadi. Jadi bila mana Allah uji kita dengan apa juga bentuk musibah, katalah contoh Zul nak minum air kan, maksud minum air tu kejap lagi lah berbuka, bukan lepas ni terus minum air, tak, dia maksudnya lepas berbuka nanti.
bila buka nanti nak minum air, baru nak ambil cawan tu tertolak pula tangan tu, cawan tu tumpah, air tu tumpah. Maka kalau kawan lain sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab dia musibah. Jadi kita kena tengok apa sebenarnya maksud musibah. Al-qamah, dan ulama tafsir mengatakan musibah itu adalah seseorang tahu musibah itu, ujian itu daripada Allah dan dia redha. Apa sahaja kesusahan yang berlaku pada dia dan dia tahu musibah ini daripada Allah, maka dia redha. Dia umpamanya Zul, katalah contoh, Zul dah kahwin belum? Belum Belum Ustaz. Lama nampak lagi. Wajah tu memang tahu belum kahwin tu lah kan. Jadi katalah contoh Zul ada kawan, bila ada kawan, maksudnya kawan tu perancangan untuk kahwin lah dengan dia, contohlah Zul ada kawan. Bila Zul tahu sesuatu kesilapan yang dibuat, Zul pun macam lah sebab oleh kerana sayang kan, tak apalah, saya tak ada masalah tu, nanti kita betulkanlah balik, kita baiki balik apa dia kesilapan tu. Sebab apa? Sebab kita tahu, Zul tahu sesuatu benda yang jadi tu dilakukan oleh siapa? Oleh kawan Zul yang pasangan tu lah yang merancang nak kahwin tadi. Jadi bila mana disebutkan kata Al-Qamah, bila kita tahu musibah tu daripada Allah, Allah tu siapa? Kita kena sedari, kita ini hamba, kita ini makhluk. Bila Allah yang datangkan ujian itu, kita kena tahu Allah itu siapa? Allah itu Khalik, Allah itu pencipta, Allah yang menciptakan kita. Bila kita tahu Allah yang beri ujian itu pada kita, selesai, redha. Sebab apa? Sebab kita tahu sesuatu itu pemberian daripada Allah, tidak ada perkara yang sia-sia. Kalau Allah datangkan musibah banjir, subhanallah, saya pun tak pernah terlibat. Maksudnya alhamdulillah, tidak lagi pernah terlibat dengan rumah banjir dan seumpamanya Zul. Cuma saya pernah datang ikut misi-misi pasca banjir ni, ketika mana 2 tahun lepas mungkin barangkali, di mana di Karak tu, Karak Pahang. Saya dengan beberapa tim, lebih kurang dalam 15 four wheel drive kami pergi hantar bantuan, kemudian kami masuk kawasan-kawasan yang berlecak, berlopak dan seumpamanya. Kami pergi dekat satu pusat tahfiz, saya terlupa nama pusat tahfiz tu, pondok tu, dia memang dia punya asrama pondok je, dia bukan macam dekat IPG ni, dom kan, ataupun bilik-bilik. Yang ni pondok je. Satu pondok tu lebih kurang besarnya, tak besar sangat, lebih kurang dalam 6x6 begitu sahaja, 6 kaki kali 6 kaki. Dia pondok satu. Bila kami daripada jalan besar ni Zul, kami nak masuk ke dalam kawasan pondok ni lebih kurang dalam 400 meter kot. Jadi kami turun sekian, naik kereta lah. Kemudian kami nampak ada macam rumah dekat atas pokok. Kita pun apa hal rumah tu tinggi sangat kat atas pokok tu? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya bila kita tengok rumah dekat atas pokok tadi ni Zul, itu adalah pondok ataupun bilik anak-anak pelajar tahfiz yang dihanyutkan air, kemudian dia melekat dekat atas pokok. Maksudnya apa? Dengan tanah dan juga atas pokok ranting dahan tadi ni, maksudnya air sampai melebihi daripada ketinggian pokok masa tu. Jadi dekat situ saya ingat saya ada lebih kurang dalam 30 pondok. Yang kekal di situ hanya 2 pondok saja, yang lain semua hanyut yang lain semua bergerak dihanyutkan oleh air banjir pada ketika itu. Jadi saya tengok dahsyatlah begitu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkiraan saya kita tidak perlu untuk menyebutkan perkataan sabar kepada orang-orang yang diuji dengan musibah banjir tadi, sebab tahap kesabaran mereka lebih dahsyat berbanding dengan kita. Kita bawa kereta depan masuk sempang tak bagi signal, kita dah hilang sabar dah. Tapi ni sahabat kita yang di Batu Pahat ini, mereka diuji dengan keadaan rumah yang dimasuki air. Maka tahap kesabaran mereka itu sudah cukup tinggi. Maka bila mana mereka sedar itu adalah daripada Allah, selesai, maka kita letakkan dalam diri kita satu sifat, apa dia? Redha. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Qurtubi, musibah adalah sesuatu yang mengganggu seseorang mukmin dan menjadi bencana pada diri dia. Contohlah, Zul nak pergi solat tarawih malam karang, slipper hilang. Musibah tu sebenarnya. Pernah ada pengalaman tak slipper hilang? Pernah Ustaz, tapi masa ni lepas
Habis solat tu saya cari slipper saya, hilang Ustaz. Alhamdulillah. Lepas habis solat baru hilang slipper tu kan. Maksudnya slipper tu sampai masjid ataupun sampai surau lah. Berbanding Betul. dengan orang lain yang mungkin slipper tak sampai surau langsung tu Zul. Tu lagi musibah besar tu kan. Allah. Jadi bila mana sesuatu yang menyusahkan kita ataupun sesuatu yang memudaratkan kita ataupun sesuatu yang mengganggu kita, maka ia adalah musibah. Persoalannya cuma bezanya adalah kecil ataupun besar. Orang yang kena gigit dengan semut api, dia rasa sakit, maka itu juga musibah. Orang yang kematian anak, maka itu juga musibah. Orang yang diuji dengan musibah banjir, maka itu juga musibah. Perbezaannya adalah pada bentuk musibah itu sama ada besar ataupun kecil sahaja. Maka di situ juga kita akan diuji dengan keimanan kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zul, kalau ada mungkin nak selit-selit dengan soalan, nanti bagi tahu jelah. Kita adakan perkongsian dua hala ni lah ya. Okey. Zul, saya nak kongsikan satu riwayat hadis. Hadis ni dia tidaklah panjang sangat matan dia. Cuma saya datangkan dalam bentuk point ni Zul, supaya kita ni senang nak ingat. Kita ni kan manusia, kadang-kadang memang selalu lupa. Bukan selalu lupa, memang sentiasa lupa je. Sentiasa sangat. Kadang letak kunci kereta kat mana pun kita lupa Zul kan. Kadang letak kunci kereta kat mana, letak selipur dekat mana, kita letak pintu lain, kita keluar pintu lain, lepas tu cari-cari tak jumpa. Maka ni benda biasa. Maka saya suka nak lihat pada riwayat hadis ini daripada Ummu Salamah. Diriwayatkan bahawa dia berkata, Abu Salamah pernah datang kepada kami suatu hari dan berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang membuatkan hatiku ni rasa senang. Jadi Ummu Salamah kata apa? Abu Salamah ni datang pada kami. Dan dia kata pun dia pernah mendengar ucapan yang Nabi sebutkan yang membuatkan hati dia rasa tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya datangkan dalam bentuk poin Zul. Poin yang pertama, apabila seseorang Muslim itu ditimpa musibah. Jadi datang musibah pada dia. Ini yang pertama. Kemudian lalu dia bersama. Jadi bila datang musibah, kemudian dia bersama. Poin yang kedua, kena sabar. Sabar ni macam mana? Maksudnya, dia tahu macam mana nak urus musibah tadi. Bukannya dia beradang, bukannya dia mengamuk, bukannya dia tak syukur. Tapi bila musibah ni, dia sentiasa lafazkan rasa syukur dia. Zul, saya ada seorang kawan Zul. Apa keadaan pun dia akan sebut Alhamdulillah. Contoh Zul ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pernah satu ketika dekat surau dia ni buat ibadah korban, majlis korban lah, masa raya korban lah kan. Bila dah buat, selesai, kemas apa semua, ada 4 kepala lembu yang masih lagi tak ada orang nak. Jadi dia pun bincang-bincang ni siapa punya ni. Nanti lepas maghrib nanti kita bincang lah. Ni kita dah selesai apa semua ni, kita solat maghrib dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi memang ada di kalangan petugas-petugas tu dah bersetuju lah nak bawa balik kepala lembu tu kan. Jadi bila dia solat maghrib, habis solat, dia keluar nak selesaikan kepala lembu tadi. Agak-agak apa jadi Zul dengan kepala lembu tadi? Dah hilang. Kepala lembu hilang, 4 hilang. Jadi ada jawatan kuasa yang lain kata, lah siapa pula ambil ni, kita baru nak buat sekian apa semua lah kan. Ada yang marah lah. Tapi sahabat saya ni dia kata apa? Alhamdulillah, selesai kerja kita, dah ada orang tolong kemas. Ya Allah, betul-betul bersangka baik. Maksudnya positif sangat ni Zul kan. Kita susah nak cari orang yang betul positif tu. Kalau kita mungkin, aku dah rancang nak masak sup kepala lembu lah aku semua kan. Tapi bila dalam keadaan tadi ni Zul, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya ni kata apa? Alhamdulillah, selesai dah kerja kita, jom boleh balik. Kalau tak nanti kita nak kena lapah kepala lembu ni. Tapi kepala lembu pun dah ada orang tolong kemas, jom kita balik, boleh rehat, boleh makan dekat rumah, buatlah apa kerja nak buat, selesai. Jadi ada orang yang dia melihat musibah itu daripada satu sudut yang cukup positif. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebutkan tadi apa dia? Seorang muslim yang datang musibah. Kemudian yang kedua,
dia bersabar terhadap musibah. Yang ketiga, dia mengucapkan lafaz kalimah istirja. Jadi apa lafaz kalimah istirja ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa juga bentuk musibah, maka dia ucapkan lafaz kalimah istirja. Jadi 3 dah ni. Dia ada 5 Zul point dia. Ada 3. Sekarang ni kita baru sebut 3. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia mengucapkan ataupun dia berdoa, dia angkat tangan. Poin yang keempat, dia tadah tangan, dia berdoa. Ya Allah, berikanlah kepadaku atas musibah yang engkau berikan ini. Dia doa apa? Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala atas musibah yang engkau berikan ini. Subhanallah. Maksudnya apa Zul? Dalam kita diuji oleh Allah, maka ia juga merupakan lubuk pahala. Kenapa kita sebut dia lubuk pahala? Sebab masa tu peluang untuk kita angkat tangan doa pada Allah. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang kau bagi. Kalau banyak Allah beri musibah pada kita Zul, maksudnya banyaklah pahala boleh kita minta dengan Allah. Betul. Jadi dia akan secara automatik, dia akan reframe balik kita punya mindset bahawa musibah itu bukan hanya tempat Allah uji kita, tetapi adalah salah satu kaedah kita mengumpul saham pahala. Bukan sekadar nak diuji, tetapi dia juga merupakan tempat untuk kita mengumpul saham pahala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu poin yang keempat. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, dia juga angkat tangan dan dia berdoa, Ya Allah, berikanlah aku ganti yang lebih baik. Allah ambil satu kenikmatan yang ada pada dia, tapi Allah gantikan dengan kenikmatan lain yang lebih baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kata Abu Salamah, pasti Allah mengkabulkan permohonannya itu. Subhanallah. Pasti Allah kabulkan permohonannya itu. Allah kabulkan permintaannya itu. Sebab apa? Sebab dia duduk dulu yang pertama tadi. Allah datang musibah, okey. Dia sabar, dia ucap kalimah istirja, dia angkat tangan berdoa pada Allah, berilah pahala atas musibah yang engkau berikan. Dia doa juga pada Allah, Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik. Jadi Zul, dalam riwayat hadis ini kata Ummu Salamah, diperhatikan betul-betul apa yang disebut oleh Abu Salamah ni. Dan kata Ummu Salamah, apabila kematian suaminya Abu Salamah tu, jadi suami dia meninggal, Ummu Salamah amalkan riwayat hadis ini. Datang musibah, bersabar, istirja, doa pahala, doa digantikan dengan lebih baik. Maka agak-agak siapa yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah yang menggantikan suaminya itu? Tuan-tuan muslimin muslimat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Ummu Salamah selepas daripada kematian suaminya, iaitu Abu Salamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik. Maka sebaik-baik kejadian, Nabi adalah insan yang Allah pilih. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi bila kita lihat pada riwayat hadis ini Zul, yang kedua yang kita kongsikan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, merujuk kepada riwayat hadis ini, perbetulkan keadaan kita supaya apa sahaja yang datang, maka kita boleh merasakan ia sebagai satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita, maka kita akan jadi hamba-hamba yang bersyukur. Okay. Maksudnya apa tuan-tuan? Datanglah macam mana besar musibah pun, kita reframekan dia, kita jadikan dia sebagai kenikmatan. Dia pernah satu ketika Zul, sahabat saya, dia diuji dengan laptop dia rosak. Laptop dia Zul, bukan laptop biasa tau. MacBook. MacBook dia bukan beli tu. MacBook baru beli tu Zul. MacBook dia baru beli. Macam mana boleh rosak? Sebab tertumpah air kopi di atas keyboardnya. Ya Allah. Kalaupun kita nampak tu keyboard, bawah tu adalah dia punya motherboard apa semua tu kan. Bila nak hantar repair, tak boleh repair. Memang tak boleh repair. Jadi dia kongsikan tentang kesedihan lah. Sedih lah Zul. MacBook ni bukan murah ni, 4,000 paling murah tu. 4,000 dan ke atas kan.
Kita kalau laptop biasa kita rosak pun kita sedih, tuan-tuan, maka apatah lagi orang yang kalau MacBook dia rosak tu tadi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma dia nampak satu sudut, satu sisi yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laptop, air kopi tumpah atas laptop, okey, close case. Tapi kalau air kopi yang panas tu tumpah atas tangan dia, maka begitu. Itu jadi orang kata apa? Melecur tangan dia. Melecur tangan dia. Jadi tangan dia tu akan datang kesakitan pada tangan. Daripada satu sudut dia sedih laptop rosak, MacBook dia rosak. Tapi daripada satu sudut yang lain dia bersyukur sebab yang rosak itu hanyalah barang di dunia, Allah masih selamatkan tubuh badan panca indera tangan dia ini. Maka dia reframe balik untuk menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah itu. Musibah yang rosak hanya laptop, tetapi tangannya masih lagi diselamatkan. Satu kisah yang menarik juga Zul, berlaku juga pada sahabat saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni zaman saya bujang dulu Zul. Waktu tu saya bekerja di Selangor. Kawan office kami ni, dia anak bongsu seingat saya. Kemudian mak ni banyak berhubung dengan dia lah. Mak banyak berwhatsapp dengan dia, banyak call dia perempuan, jadi dia belum kahwin lagi masa tu. Kemudian Zul, apa perkara yang berlaku, dia ni memang anak yang beri perhatian pada mak lah. Cuma mak dia ni tak berapa sihat. Adalah kesakitan, Allah uji dengan musibah apa semua tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Namun apa yang berlaku Zul, satu ketika mak dia meninggal dunia lah. Bila mak dia meninggal dunia, dia memang sedih yang terlampau sedih. Ini juga kita kena belajar daripada fiqh. Kalau kematian, musibah kematian ke apa semua, dia tidak boleh sedih sehingga terlalu meratapi kematian. Maksud meratapi kematian ni, kalau kita istilah masyarakat Arab jahiliah dulu, ni dinding ni dia rentak kepala dekat dinding, kemudian baju ni dia koyakkan, kemudian dia akan lukakan tubuh badan dia. Ni tak boleh. Dalam Islam benda ni adalah perkara yang diharamkan. Jadi Zul, dia sedih lah, dia agak sedih lah. Cuma kami bagi semangat, bagi nasihat pada dia, kami kata gini je. Okay, kalaulah andai kata diberi dua pilihan, mak kamu masih lagi hidup, tetapi dia diuji dengan pelbagai kesakitan yang kamu sendiri nampak macam mana sebabnya mak tadi tu melawan kesakitan dia. Ataupun yang kedua, mak tu meninggal dunia, hilang segala kesakitan itu, tetapi yang sakit kamu. Sebab apa? Sebab kamu sedih. Nak pilih yang mana? Jadi kalau Zul nak pilih mana Zul? Nak pilih yang nombor satu ke nombor dua Zul? Saya rasa saya pilih nombor satu Ustaz. Saya nombor tak tengok mak saya itu. Nak mak kekal dengan kita tapi diuji dengan kesakitan, ataupun mak tu meninggal dunia, hilang segala kesakitan? Mak tu meninggal dunia, hilang kesakitan. Maka bila kita lihat begitu, daripada satu sudut kita sedih, tetapi daripada satu sudut yang lain kita gembira, bukan sebab mak meninggal, tetapi kita tak lihat lagi mak kita menanggung segala macam perit jerih kesakitan dengan ujian-ujian yang Allah berikan padanya. Jadi kat sini apa maksudnya Zul? Kita reframekan balik. Kita dapat musibah, kita tukar musibah ini menjadi nikmat. Kita dapat sesuatu ujian, kita jadikan ujian ini sebagai kenikmatan, tempat untuk kita mengumpul saham pahala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedar tak sedar kita dah lebih kurang 50 minit ni kita bersiaran ni tuan-tuan. Zul pun masih setia bersama dengan saya pada petang ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbaki beberapa minit yang ada ni, saya nak sebutkan gini Zul. Penawar ditimpa musibah, penawar bagi orang-orang yang ditimpa musibah, dalam rujukan saya ni, dia ada 7 step. Bila kita tengok pada 7 step ni, insya-Allah dia boleh mendatangkan keseronokan pada kita. Allah datangkan ujian je, kita tengok pada 7 step, insya-Allah kita akan redha, bukan kita pasrah. Kalau pasrah ni kita serah segalanya. Kalau kita redha, kita terima sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, maka kita menambahkan ibadah kita pada Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, dengan mengetahui bahawa
dunia ini adalah tempat untuk diuji. So relax je lah. Buat apa nak sedih-sedih? Sebab kita tahu dunia ini adalah tempat Maaf ya tuan-tuan, kita ada masalah teknikal sedikit di mana ada berlaku internet slow daripada pihak panel jemputan kita. Untuk mengisi masa yang ada ni, kita lihat bagaimana Ustaz telah mengupaskan banyak tentang ujian-ujian dan bagaimana kita nak redha dengan ujian yang Allah SWT bagi, bagaimana kita nak terima, bagaimana kita nak hadap cabaran-cabaran yang Allah bagi. Kalau kita rasa ujian untuk diri kita ni dah besar, Ustaz saya pernah menyebutkan, kalau kita rasa ujian ni bagi kita ni dah besar, cuba fikirkan ujian orang lain tu bagaimana. Ujian mereka yang ditimpa dengan bagai-bagai dugaan, cubaan, macam-macam cabaran yang mereka hadapi kat luar sana, bagaimana pula. Dan kalau kita tak tempatkan diri kita dalam kehidupan mereka, kita bayangkan kita tempatkan diri kita dalam kehidupan mereka, pasti dan pasti kita akan dapat merasai susah payah, letih, lelah, sukar, suka, duka, bagaimana mereka menghadapi kehidupan mereka daripada pagi sampai malam. Mereka hadapi kehidupan mereka setiap hari. Setiap hari mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan. Ini tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita lihat macam mana Al-Fadil Ustaz kita menceritakan pengalaman dia, pengalaman kawan-kawan dia. Dan saya juga ada pengalaman kita, kita masing-masing ada pengalaman kita berkenaan dengan musibah. Jadi Ustaz ada di situ. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz dah kembali. Tuan-tuan yang mulia, kita sambung balik dengan Ustaz kita. Bagaimana Allah SWT uji satu orang manusia tu dengan pelbagai-bagai dugaan, dengan pelbagai-bagai cubaan. Ada yang orang, kalau kita kat Malaysia ni, ada yang ditimpa gempa bumi. Mungkin gempa bumi tu tak adalah. Gempa bumi tu dekat Turki sana. Sehingga dikatakan, saya baru tahu yang jumlah korban adalah lebih daripada 100,000 kalau tak silap. Ada satu tu tempat tu lebih daripada beribu-ribu manusia yang terkorban asbab daripada gempa bumi. Dan kalau di Malaysia, kalau di tempat saya belajar saya sendiri, bagaimana ramainya orang luar, orang kampung yang berpindah ke PPS, berpindah ke Dewan Seri Budiman yang dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara orang kampung, yang di mana mereka ni kawasan rumah mereka ditenggelami air macam-macam. Jadi kita sambunglah balik dengan Ustaz, bagaimana kita nak merawat hati duka dan lara kita untuk meredai setiap apa yang Allah SWT bagi dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah Ustaz boleh sambung balik tadi Ustaz. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ujian musibahnya adalah line internet masalah. Allah. Ianya kita reframekan balik ni Zul, kita jadikan musibah itu sebagai kenikmatan. Saya dapat rehat sikit, bagi Zul pula bercakap. Tu dia punya hikmah dia kan. Betul, hikmah sangat tu Ustaz. Okey Zul, kita kembali. Kita tak ada masa yang panjang sangat. Okey, yang pertama, dengan mengetahui bahawa dunia ini adalah tempat untuk Allah uji kita. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahawa hendaklah kita menyedari bahawa musibah tu pasti berlaku. Cuma wallahu ta'ala alam, bila tak tahu. Musibah pasti berlaku. Yang ketiga, hendaklah dia muhasabah bahawa musibah yang lebih besar pun mungkin akan jadi. Jadi kalau tadi setakat gangguan internet je, tak ada masalah sangat lah, kecil sangat gangguan internet tu. Ada ujian musibah yang lebih besar lagi mungkin barangkali boleh jadi. Maka kita tenang-tenang sahaja. Yang keempat, kita belajar daripada orang yang pernah ditimpa ujian yang sama. Contoh, kalaulah sebagai contoh Zul, saya masa kelahiran anak saya yang ketiga 2019 tu, yang meninggal dunia tu,
masa dia disahkan diagnose ada sedikit komplikasi pada paru-paru, jantung, pernafasan dan seumpamanya, maka antara perkara yang saya buat masa tu adalah saya call beberapa orang sahabat untuk dapatkan semangat daripada dia. Sebab apa? Sebab mereka juga pernah diuji perkara yang sama sebagaimana saya pernah diuji itu, yang saya sedang diuji. Jadi nombor 4 ni kata apa? Kita belajarlah dengan orang-orang tersebut. Ada orang yang mungkin kencing manis, maka kita belajar dengan dia macam mana nak merawat kencing manis. Ada orang yang diuji dengan penyakit darah tinggi, kita belajar dengan dia macam mana nak merawat penyakit darah tinggi tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, memandang kepada orang yang diuji dengan ujian yang lebih besar. Jadi kalau kita setakat gangguan internet ni biasa je Zul. Kalau ada orang lain yang mungkin diuji dengan handphone hilang. Allah. Jadi kita akan nampak kecil je musibah kita tu. Kita nampak tak besar pun musibah kita tu. Maka itu yang kelima. Yang keenam, mengharapkan gantinya yang lebih baik. Macam tadi, angkat tangan doa, harapkan Allah ganti dengan perkara yang lebih baik. Dan yang ketujuh, kita angkat tangan berdoa, mohon kepada Allah agar memberi pahala kepada kita. Allah ganjari kita pahala, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas musibah yang berlaku itu. Kata pengarang, dia tambah satu lagi Zul. Tadi saya sebut 7 dah kan. Tapi dalam riwayat ini, dalam kitab ini disebutkan bahawa selain daripada 7 tadi, ditambah satu lagi. Apa satu lagi yang ke-8? Hendaklah seorang hamba ini menyedari bahawa takdir yang berlaku itu adalah perkara yang terbaik untuk dirinya. Maka kita tahu tak sama ada baik ataupun tidak? Kita tak tahu. Benda-benda yang akan datang kita tak tahu apa yang jadi. Maka kita anggap bahawa itu adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka kita akan sentiasa tenang-tenang saja. Kan ada lagu sebut apa? Tenang-tenanglah, apalah lagu tu kan. Zul lagi tahulah tu lagu tu kan. Nanti mungkin tak tahulah kalau penutup nanti Zul nak bernasyid juga. Tadi Ramadan tiba tu. Mungkin nanti Zul akan sebut apa? Tenang-tenanglah sahaja wahai diriku. Wallahu a'lam, saya serahkan kembali kepada Zul. InsyaAllah. Masya-Allah. Jazakallah khairan katsira kepada kita punya penceramah jemputan kita Al-Fadil Ustaz Hamka Idris. Panjang lebar dia punya penerangan. Daripada tadi tak berhenti-berhenti, saya tunggu bila saya nak tanya soalan ni. Dia sambung lagi. Sehingga kita macam, saya jadi kagum. Dalam masa yang sama saya jadi kagum dan orang kata apa, dalam bahasa Inggeris dia speechless. Tak tahu nak kata apa. Begitu banyak penerangan daripada Ustaz, daripada Al-Fadil Ustaz, yang bila kita relatekan dengan kehidupan kita, saya relatekan dengan kehidupan saya, banyak betul aku dapat hari ni. Banyak betul apa yang kita dapat pelajari hari ini. Daripada cerita orang masa banjir, lepas tu cerita gempa bumi, cerita selipar hilang. Hari tu baru je Ustaz sebut pasal cerita cerita selipar hilang tu Ustaz. Ni benda yang menarik saya nak kongsikan dengan Ustaz. Macam mana kejadian selipar hilang tu Ustaz. Yang di mana saya habis solat isyak tu Ustaz. Jadi kami ni ada orang kata perjumpaan kelas. Malam tu lebih kurang dalam pukul 9.30 ada perjumpaan kelas. Jadi saya keluar daripada masjid, saya cari slipper saya. Mana slipper saya? Saya terus check dekat dalam WhatsApp, dekat dalam grup IPG saya tanya, mana ada tak nampak slipper saya? Kalau ada boleh tolong pulangkan balik tak dekat masjid. Saya cari punya tak jumpa. Last saya pinjam slipper kawan saya. Sebab dia ada 2 slipper, satu lagi slipper tu dia letak kat masjid. Jadi saya pinjam slipper kawan saya. Dia pun kata, bolehlah Zul, aku pun tak pakai, dia kata. Jadi bila dah habis perjumpaan kelas tu, saya balik ke bilik, ada slipper saya depan bilik. Saya terkejut macam, ya Allah, macam mana slipper ni boleh ada depan bilik? Rasanya macam orang yang ambil ni tak tahu bilik saya. Cuma nak kata kat situ apa tuan-tuan, betapa kalau kita redha dengan apa yang Allah SWT bagi, kita sangka baik mungkin Allah SWT nak bagi ujian, nak bagi musibah atas sebab daripada kesilapan kita, dosa-dosa kita, kita redha dengan apa yang Allah SWT bagi, dan Allah SWT akan kejutkan kita dengan perkara yang kita tak sangka. Itu baru cerita selipar.
Belum lagi cerita duit elang bertambah. Alhamdulillah. Duit mungkin daripada segi pelajar lain kan, mereka merasakan duit tak cukup kan, lambatnya elang masuk apa semua kan. Mereka menunggu-nunggu padahal masa tu dah tetap dah, cuma orang kata pembahagian apa tu, duit belanja tu tak betul kan. Hari ni belanja besar, esok belanja kecil. Lepas tu last makan nasi dengan telur je dekat kantin, makan nasi bujang kan. Tapi nak kata apa, kalau kita bersangka baik kan, dan buat amalan-amalan yang khusus yang di mana macam saya amalkan setiap pagi, Yasin dengan Waqiah tu jangan ditinggalkan. Yasin dengan Waqiah tambahkan dengan duha 4 rakaat. Jangan ditinggalkan. Kan? Pasti dan pasti kehidupan seharian kita tu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan daripada pagi sampai kita tidur. Kan? Daripada pagi sampai kita tidur sampai esok Allah SWT akan kejut pula kita subuh. Kan? Subuh bukan subuh seorang dalam bilik kan, tapi bahkan subuh di awal waktu di masjid secara berjemaah. Macam mana ya Allah. Bagaimana ini tuan-tuan yang mulia, kita nak kaitkan balik. Ni dah jauh ni, menyimpang ni, jauh ni. Kita nak masuk balik dekat dalam topik kita. Topik kita iaitu bicara Ramadan penawar bagi orang yang ditimpa musibah. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya nak sebutkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang mana Ustaz dah sebut awal tadi kan, maksud dia kan. Sekarang saya nak baca ayat dia kan, mana Allah SWT sebut dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang bermaksud apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan mereka mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Bagaimana kita rasa kita ni dah beriman kan, tapi padahal Allah SWT tak uji benda-benda yang berat lagi pada kita kan. Kita kata kita dah beriman, kita kata kita dah cukup, solat 5 waktu dah cukup kan, puasa 30 hari dah cukup kan, rasa macam iman kita tu dah paling tinggi kan. Siap boleh ada yang boleh kata dia keji lagi manusia yang lain kan. Itu perbuatan orang kata Allahu Akbar, tak elok untuk dikatakan. Tapi sedangkan mereka tidak diuji lagi oleh Allah, sedang mereka masih lagi tidak ditimpa perkara-perkara musibah kan, bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bagaimana umat-umat terdahulu ditimpa oleh Allah, bagaimana umat-umat hari ini, kita tak nak ambil jawab, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka berasa frust kan. Tidak seperti zaman sahabat kan. Satu ujian menyebabkan mereka ketinggian iman mereka tu naik mendadak kan. Naik mendadak sehingga orang kata iman sahabat ni tak boleh ditandingi kan. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan bahawa iman sahabat ni kalau dikatakan kedudukan sahabat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti selabel dengan para nabi alaihi wasallam. Satu kedudukan dengan para nabi alaihi wasallam. Sehingga kan dalam syurga tu nabi-nabi yang lain ni mereka terkejut. Mereka menyangka, mereka terkejut, mereka kata apa? Bagaimana kamu boleh selabel dengan kami? Sedangkan kamu bukanlah para nabi. Tapi ketika itu ada riwayat yang mengatakan bahawa sahabat menjawab, sesungguhnya kami selabel dengan kamu sebab kami juga melakukan kerja kamu. Iaitu apa? Iaitu menyebarkan dakwah dan memberi nasihat, saling nasihat, menasihati antara satu sama lain. Ya Allah. Inilah yang kita nak terapkan dalam orang kata manusia hari ini yang ditimpa pelbagai ujian, ditimpa pelbagai dugaan, cubaan daripada Allah, untuk sama-sama kita renung balik dalam diri kita, adakah kita ni benar-benar telah redha dengan ketentuan Allah? Adakah kita benar-benar telah beriman dengan qada dan qadar, yang di mana takdir Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan sejak azali lagi untuk kita? Adakah kita terima? Adakah kita redha? Adakah kita berserah dengan Allah ataupun tidak? Di situ kita dapat lihat bagaimana iman kita ni tinggi ataupun rendah, ataupun berada di tahap yang sedang-sedang, yang berada di pertengahan.
tidak berapa tinggi dan tidak berapa rendah. Macam mana yang tuan-tuan sedia tahu, sedia maklum bahawa sesungguhnya umat akhir zaman ni iman dia bukan kalau Nabi SAW bagi tahu iman sahabat ni naik dan turun. Tapi kalau iman umat akhir zaman ni bukan naik turun lagi tuan-tuan. Iman umat akhir zaman ni tenggelam timbul. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap mereka beriman, petang tu tak beriman. Petang mereka beriman, malam tu tak beriman. Malam mereka beriman, mungkin pagi tu mereka tak beriman. Dan kita risau, kita menjadi golongan orang yang tidak beriman pada Allah bila Allah SWT timpakan ujian, musibah pada kita. Dan timpakan ujian, macam-macam ujian. Tapi Alhamdulillah Ustaz, kerana kita lihat, saya sendiri dapat lihat Ustaz, bagaimana orang kampung yang berpindah dekat pusat pemindahan sementara, pusat pemindahan banjir yang berada di dalam kampus kami ni, mereka menghadapi itu dengan tenang. Mereka masih lagi dapat menunjukkan riak wajah gembira mereka. Bila kami datang ziarah, pelajar-pelajar datang ziarah, adalah organisasi lain, persatuan-persatuan pertubuhan lain datang ziarah. Lagi-lagi bila ada anak-anak mereka yang berada dalam orang kata anak-anak kecil, dia tak tahu apa-apa. Yang dia tahu dia nak bersekeria je. Jadi kita datang, kita sapa mereka, kita makan dengan mereka. Kadang ada hari tu sampai senam robik dengan mereka, bersenam-senam bermain-main dengan mereka. Nampak riak wajah. Ya padahal yang bersenam-senam tu anak-anak dia. Tapi mak ayahnya dia duduk tepi. Tapi riak wajah dia lihat anak-anak dia dengan pelajar ni, bila mereka gembira, mereka pun tumpang gembira. Walaupun dalam hati mereka tu saya tahu bahawa sesungguhnya mereka sedang menyimpan satu orang kata rasa beratnya ujian. Ada seorang pakcik ni saya jumpa dekat masjid kalau tak silap saya. Dia kata saya pun nyampalah dengan dia. Bila dah salam. Dia siapa seorang pakcik ni kata ya Allah beratnya ujian. Tapi pakcik kagum dengan anak-anak dapat belajar semua, dapat belajar tinggi-tinggi, dapat belajar orang kata jadi seorang guru. Sehingga kan ada seorang pakcik ni ketika tu habis solat isyak, dia sapa saya, dia kata Alhamdulillah nak, pakcik doakan anak jadi orang yang terbaik, anak jadi orang yang berguna pada masyarakat, anak jadi orang yang sentiasa membantu orang dalam kesusahan. Tak kira walaupun dalam keadaan kita senang maupun kita susah, bantulah orang yang dalam kesusahan. Dan Allah SWT akan jadikan itu asbab untuk Allah SWT mudahkan lagi kehidupan kita. Dan inilah menjadi satu, Allah telah jentik hati saya, ya Allah, betapa hebatnya apa yang Kau telah bagi tahu. Dalam keadaan mereka ditimpa ujian pun, mereka lagi mampu bersyukur pada Engkau. Dan mereka ditimpa ujian pun mampu lagi bagi nasihat pada orang yang tidak ditimpa ujian. Sepatutnya orang yang tak ditimpa tu bagi nasihat pada orang yang ditimpa. Tapi ini terbalik. Orang yang ditimpa oleh Allah, dia bagi nasihat pula. Dia yang bagi nasihat pada orang yang tidak ditimpa masalah. Kita pula yang rasa risau tentang dia. Padahal dia tak ada rasa gairah, tak ada rasa gusar dengan kehidupan dia. Bahkan ada seorang ni dia kata adik ni dia kata, bang, kami rasa kami nak duduk sini lah. Rasa seronok sangat sebab dapat jumpa kawan-kawan tu lagi rapat. Di mana baru saya tahu yang kalau kat rumah mereka tu, mereka banyak terperap dalam rumah. Tapi bila dalam suasana PPS, bercampur gaul dengan orang tuanya, dengan masyarakat kanak-kanaknya lagi, mereka rasa macam, bang, kami nak, kalau boleh nak duduk lama lagi lah kat sini. Tak apalah rumah yang dekat rumah tu, biarkan dulu lah. Nanti mungkin Ramadan nanti baru kita datang sana. Mungkin Ramadan nanti baru kita balik rumah. Tapi nak katakan betapa, ya Allah, kanak-kanak ni begitu gembira dengan kehidupan mereka. Campur dengan orang tua mereka, walaupun ditimpa ujian, tapi mereka tetap sabar. Kata tetap tabah dengan ujian dan saling berseronok dengan golongan-golongan yang berada dalam keadaan. Jadi insya-Allah kita nak bercakap banyak, masa pun dah tinggal suntuk lah, tinggal sikit. Ustaz pun tak tahu nak cakap apa dah lepas ni. Jadi kita nak rumuskan benda ni. Kita nak mintalah Ustaz
untuk bagi sedikit rumusan kan, yang kita boleh ringkaskan dalam perbincangan kita, dalam perkupasan kita pada hari ini. Silakan Ustaz, sikit pun tak apa Ustaz. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara rumusannya kita menyadari bahawa kita adalah hamba dan kita sememangnya layak untuk diuji, dan Allah Subhanahu wa taala sememangnya layak untuk menguji kita. Dan Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak aku uji kamu melainkan kamu layak dan mampu. Jadi Allah lebih mengetahui sejauh mana tahap kemampuan kita bersesuaian dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pengarah, Timbalan Pengarah Warga IPG Kampus Tun Hussein On, dan kru-kru di belakang tabir yang terdiri daripada Akrab dan PRS IPG Kampus Tun Hussein On. Tidak dilupakan juga kepada penaja program kita pada hari ini, iaitu OEM Brand Manufacturing Batu Pahat Johor. Salam hormat daripada saya sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah.